Okey, boleh dengar suara cikgu? Tolong respon. Okey, jadi kita tengok seterusnya kita tengok muka surat 32 PDF. Okey, jadi dia kata, yang ni kita dah bincang belum? Cikgu lupa lah. Sebuah peristiwa ringkas meminta pengguna masukkan tahun kelahiran, kemudian menentukan dan menumpahkan umur di skrin. Jadi dia minta kita memasukkan tahun kelahiran, kemudian paparkan pada skrin. Okey, kemudian dia kata perwakilan algoritma. Okey, algoritma ni kita boleh gunakan dua model ni yang selalu kita guna lah. Yang pertama pseudocode, yang kedua catat alih. Awak dah tahu benda ni. Jadi cikgu ingat kita skip kita skip kan. Okey, tapi macam mana nak beza antara algoritma dengan pseudocode? Sebab cikgu perasan ada kebanyakan pelajar dia dia apa? Dia agak keliru pseudocode dengan algoritma, dia lebih kurang sama. Okey, jadi algoritma ni apa? Algoritma ni ialah langkah-langkah bagi melaksanakan sesuatu tugas. Okey, dan langkah itu dinyatakan secara detail. Jadi kalau kita nak buat algoritma, ini kita buat terus Okey, sambil-sambil saya buat tu, awak buat juga algoritma awak. Mungkin algoritma cikgu dengan algoritma awak tak sama. Tapi dia tak ada masalah Dia tak ada masalah. Walaupun tak sama, tak ada masalah. Jadi kita cuba buat algoritma. Okey, langkah yang pertama kita buat algoritma Okey. Jadi mula-mula kita akan dapatkan ataupun kita akan dapatkan atau minta pengguna masukkan tahun kelahiran contohnya. Okey, kemudian selepas pengguna masuk tahun kelahiran, apa kita buat? Kemudian kita akan tentukan umur. Kita akan paparkan umur pengguna. Okey, yang ni yang terakhir Yang last kali kita nak paparkan umur pengguna. Jadi sebelum kita paparkan umur pengguna, akan ada beberapa langkah lagi yang kurang lengkap. Jadi antara langkahnya adalah kita akan contohnya, kira umur dengan tolak tahun semasa dengan tahun kelahiran. Okey, last kali baru kita paparkan. Jadi ini contoh algoritma. Seelok-eloknya algoritma kita buat numbering. Sebab apa kita buat numbering? Supaya senang kita nak baca supaya senang kita nak baca. Okey, algoritma dia menggunakan bahasa ayat-ayat dalam bentuk bahasa. Sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, bahasa Tamil pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dia gunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa percakapan sehari-hari. Okey. Dan dalam BM awak ada belajar tentang cara nak kita olah ayat. Kita boleh buat ayat aktif ataupun ayat pasif. Contohnya kita boleh gunakan ayat pasif. Contohnya kita tulis dekat sini, umur pengguna akan dipaparkan. Kita gunakan ayat pasif. Boleh, tak ada masalah. Okey, terpulang kepada awak macam mana awak nak olah ayat. Okey, yang penting kita gunakan ayat dalam bahasa. Okey, apa beza algoritma dengan pseudocode? Pseudocode ni cara kita nak wakilkan algoritma. Okey, pseudocode ni salah satu cara kita nak wakilkan algoritma. Dan beza pseudocode dengan algoritma antaranya adalah pseudocode ni dia ada mula dengan tamat. Yang ni yang penting. Kita ada mula pseudocode dan tamat pseudocode. Okey. Dan yang kedua, dalam pseudocode kita menggunakan keyword. Okey. Jadi kebiasaannya dalam keyword dalam pseudocode kita gunakan huruf besar, all caps
kita gunakan all caps untuk kita punya keyword. Okey, kalau kita buat huruf kecil boleh tak? Kita buat mula dengan tamat huruf kecil. Jawapannya boleh, boleh. Tak ada masalah. Tapi best practice. Best practice kita gunakan huruf besar untuk keyword. Okey. Seterusnya, kita ada mula, kita ada tamat. Okey, kemudian untuk dapatkan input. Cuba tengok. Untuk dapatkan input, kita gunakan keyword-keyword tertentu. Contohnya kita boleh gunakan keyword input. Jadi kita boleh buat input, contohnya tahun lahir. Okey, nampak Saya buat macam ni. Dan dalam pseudocode, kita telah mula memperkenalkan variable. Cuba awak tengok, saya menggunakan variable dalam pseudocode. Dalam algoritma belum ada guna variable lagi. Tapi dalam pseudocode kita dah mula memperkenalkan variable. Okey, boleh dapat Okey. Jadi untuk proses kita gunakan keyword juga. Antaranya kita boleh gunakan keyword setkan. Contohnya. Ataupun kita guna keyword kira. Kira ni kalau ada tambah tolak darab bahagi. Kalau tak ada aritmetik, kalau tak ada aritmetik, kita gunakan keyword setkan. Dan keyword kira dengan keyword setkan ni adalah optional. Optional maknanya nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi best practice kita letak keyword. Tapi kalau tak letak, dia tidak menjadi kesalahan. Tapi seelok-eloknya kita letaklah. Contohnya kita buat kira. Kira, contohnya kita nak kira apa? Okey, jadi untuk proses sebelah kiri mesti assign operator. Dalam proses, input ni kita gunakan input statement. Input ni kita gunakan input statement dalam coding. Output ni kita gunakan output statement. Untuk proses dalam coding kita gunakan assignment statement. Jadi assignment statement kalau dalam coding syntax dia variable sebelah kiri. Variable sebelah kiri, lepas tu kita ada assign operator, sebelah kanan tu kita letak literal. Jadi yang ini merupakan general syntax untuk kita punya assign ataupun assignment assignment statement. Untuk proses kita akan gunakan assignment statement lah. Dan apa lagi? Kita boleh buat contohnya kita buat kira variable sebelah kiri, umur setkan, lepas tu literal sebelah kanan, contohnya kita buat tahun semasa. Contohnya tahun semasa tolak tahun lahir. Okey. Untuk nama variable yang mempunyai dua perkataan. Contohnya nama variable dia tahun lahir. Okey. Dalam Java, variable naming rule tak boleh letak karakter selain daripada huruf, digit dan juga underscore. Okey, kita hanya boleh gunakan huruf, digit atau underscore sahaja. Yang tu dia punya rule, peraturan. Kalau kita tak ikut rule dia, dia akan jadi syntax error. Jadi nak elakkan syntax error, kena ikut dia punya rule. Kalau dalam coding Java. Okey, untuk tahun lahir, dia ada dua perkataan. Jadi tak boleh ada space bar. Awak boleh gantikan dia dengan underscore. Macam ni. Dia gunakan underscore. Kalau awak tak suka guna underscore, awak boleh buat macam ni. Awak boleh buat tahun lahir. Yang ni kita panggil sebagai camel case. Camel case punya style. Yang ni guna underscore. Jadi, yang ni merupakan style yang biasa digunakan dalam C++. Dalam C punya family, dia panggil C family. C family punya style. Dia guna underscore. Dalam Java punya style, huruf kedua tu kita gunakan huruf besar. Jadi tak kisah awak nak ikut yang mana. Nak ikut yang atas pun boleh, nak ikut yang bawah pun boleh. Terpulang pada awak lah. Kalau macam cikgu lebih suka guna yang bawah. Tapi kalau awak tak suka guna yang bawah, awak boleh guna yang atas. Dan nama variable seelok-eloknya ataupun best practice kita gunakan huruf kecil. Semua huruf kecil. Kecuali kalau ada dua perkataan lah, perkataan kedua huruf besar.
Yang lain semua huruf kecil. Okey, sebab apa? Sebab dalam Java selain daripada variable, kita juga ada constant. Okey, constant kita gunakan all caps. Kita gunakan semua huruf besar. Berbanding dengan variable, kita gunakan huruf kecil. Jadi kenapa kita gunakan huruf kecil? Kita nak bezakan antara constant dengan variable. Tapi kalau kita gunakan huruf besar, boleh ke tak? Jawapannya boleh. Dia tak menjadi kesalahan. Dia bukan rule. Dia bukan rule. Tapi dia adalah orang kata convention. Convention ni maknanya secara tradisi. Orang biasanya untuk variable, dia guna huruf kecil. Untuk constant, secara tradisinya dia guna huruf besar. Jadi kalau macam dalam buku teks ni, dia guna huruf besar tahun ni. Sebenarnya boleh tapi kurang digalakkan lah. Sebab best practice variable kita guna huruf kecil. Tapi kalau dah buat huruf besar, dia tidak menjadi kesalahan. Okey, dan dalam pseudocode, okey, dalam algoritma, kita gunakan ayat-ayat bahasa. Sementara dalam pseudocode, kita gunakan ayat-ayat matematik. Jadi, ayat matematik ni apa benda ni? Ayat matematik. Ayat matematik adalah ayat-ayat yang ada simbol-simbol matematik lah. Contohnya kita ada aritmetik, tambah, tolak, darab, bahagi. Lepas tu kita ada relational. Less, greater than or equal to, less than or equal to dengan not equal to. Kemudian kita ada logical, kita ada and, kita ada or. Ataupun and dengan or tu, dia gunakan yang ni, ampersand dengan tanda macam ni. Okey, dan macam-macam lagi simbol matematik. Simbol-simbol matematik ada banyak. Yang biasa kita jumpa ialah aritmetik, iaitu tambah, tolak, darab, bahagi. Yang ni pun simbol matematik juga. Yang ni. Tapi yang ni bukan sama dengan. Yang ni simbol assignment operator. Assignment operator. Dia bukan equal operator. Equal operator dia lain. Nanti cikgu tunjukkan kemudian. Okey, jadi kita gunakan ayat-ayat matematik. Kita gunakan ayat-ayat matematik. Berbanding dengan algoritma, kita gunakan ayat-ayat bahasa. Okey, jadi nampak beza dia. Keyword, kita ada keyword, kita memperkenalkan variable, kita gunakan ayat-ayat matematik, dan kita buat apa? Kita ada mula dengan tamat. Dalam algoritma, kita biasanya tak letak dengan tamat. Okey, kemudian selepas kita buat kira umur, kita akan paparkan umur. So, kita boleh buat gunakan keyword output. Output umur. Contohnya. Jadi, kenapa kalau cikgu buat umur pengguna, boleh ke tak? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana nama variable yang kita guna mesti konsisten. Mesti konsisten. Kalau awak nak guna umur pengguna, yang sebelah atas ni pun kena guna umur pengguna. Dia kena sama dua-dua. Awak boleh guna dua-dua umur pengguna ataupun dua-dua awak guna umur sahaja. Yang tak boleh, sekejap nak guna umur, sekejap nak guna umur pengguna. Tak boleh macam tu. Nama variable kena konsisten. Okey, kalau tak konsisten, dia akan jadi dua variable. Dia akan anggap benda ni sebagai dua variable yang berbeza. Jadi awak pilih. Awak pilih sama ada nak guna umur pengguna ataupun nak guna umur sahaja. Tapi kena stick lah. Kena stick dengan apa yang awak pilih. Tak boleh berubah-ubah. Dia kena konsisten. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Tivian, Miss Wajid? Boleh faham penerangan Okey. Seterusnya, yang ni dia selain daripada umur, tahun semasa. Okey, pseudocode cikgu ni ada orang kata runtime error lebih kurang ataupun cikgu pun tak pasti dalam Java ni dikira apa, tapi kalau dalam Python dikira sebagai runtime error. Kenapa dia jadi error? Tapi yang penting dia ada error lah. Kenapa dia jadi error? Kerana tahun semasa is not defined. Awak nak ambil tahun semasa tolak dengan tahun lahir, tapi dekat atas ni tahun semasa is not defined. Awak hanya define tahun lahir. Tahun semasa kita tak define. Jadi macam mana? Jadi awak kena buat satu variable, awak setkan tahun semasa. Contohnya macam ni. Awak boleh buat set tahun semasa kepada 2023 contohnya. Ni contohlah.
Ataupun awak boleh gunakan function. Awak boleh gunakan function yang mana function tersebut akan dapatkan tahun semasa daripada sistem. Boleh juga sebab kebanyakan language dia ada built-in function. Kebanyakan language dia ada built-in function yang mana kita boleh gunakan function tersebut untuk dapatkan sekarang ni tahun berapa. Jadi kalau kita run program tu tahun depan, dia tak jadi 2023. Bila kita run tahun depan, dia akan jadi 2024. Tahun semasa tu dia auto. Dia auto ambil daripada sistem komputer. Tapi kalau kita buat macam ni, dia tak auto. Yang ni kita set tahun semasa tu secara manual. Jadi kalau kita set tahun semasa secara manual, coding ni hanya boleh digunakan untuk tahun ni je. Kalau tahun depan, coding kita dah jadi logic error. Kenapa dah jadi logic error? Sebab tahun semasa 2023. Jadi tahun depan, awak kena ubah program. Awak kena ubah program, awak kena tukar jadi 2024. Yang ni kita buat secara manual. Tapi kalau nak buat secara auto, kita kena ambil tahun tu daripada sistem. Okey, jadi kita gunakan function. Kita gunakan function. Jadi, cikgu tak tahu dalam Java guna function apa. Nanti kita Google sama-sama. Jadi, contohnya kita dapatkan tahun semasa. Tak pastilah function dia apa nama. Kita buat macam tu je. Jadi bila kita nak call function, bila kita nak call function, kita letak kurungan. Nandakan benda tu adalah function. Dan dalam kurungan tu biasanya kita akan letak argumen. Awak dah belajar masa tingkatan 3 kan? Masa tingkatan 3 awak belajar argumen, parameter dan sebagainya. Sama juga dalam Java, dia juga ada argumen-argumen tersendiri. Tapi setengah-setengah function tak ada argumen. Contoh macam ni lah. Kita call. Nanti nak tahu nama function tu nama apa, nanti kita Google semula. Okey, jadi barulah selesai kita punya pseudocode. Okey, boleh faham setakat ni? Dan cuba awak tengok, langkah 3 dengan langkah 4 ni merupakan assignment statement. Okey, merupakan assignment statement. Yang 3 dengan 4. Yang nombor 2 ni, input statement. Nombor 5, output statement. Okey, mudah sahaja. Okey, dan bagaimana pula dengan catat alih? Catat alih mudah je awak. Kita buat catat alih sama-sama. Catat alih. Catat alih juga merupakan salah satu cara untuk kita wakilkan kita punya algoritma. Beza catat alih dengan pseudocode, catat alih dia tak ada numbering. Kenapa catat alih tak ada numbering? Sebab dalam catat alih sudah ada anak panah. Dia ada anak panah ataupun kita panggil sebagai data flow. Jadi data flow ni akan menentukan dari mana data tu datang, ke mana data tu akan pergi. Jadi untuk buat catat alih, paling mudah kita lukis guna komputer lah. Tapi dalam exam, awak kena lukis atas kertas. Jadi awak kena praktis. Kena praktis awak punya lukisan. Dalam exam nanti, pastikan awak lukis dengan cantik supaya pemeriksa senang hati baca kertas awak. Jadi awak kena lukis guna kertas. Tapi kalau awak nak buat mini project ke apa ke, awak boleh gunakan draw.io. Jadi cikgu akan tunjukkan draw.io macam mana nak buat. Ini draw.io. Okey, awak pun boleh lukis sama-sama dengan cikgu. Sambil-sambil cikgu lukis kat sini, awak boleh lukis kat sana. Baru awak ingat benda ni. Sebab topik ni sebenarnya, topik algoritma ni merupakan topik praktikal. Awak tak boleh setakat dengar cikgu berletih dekat sini. Awak kena praktikal sama. Sambil-sambil cikgu buat dekat sini, awak buat dekat komputer sana. Jadi kita create new diagram, kita pilih blank diagram. Okey, lepas kita pilih blank diagram, kita akan dapat macam ni. Okey, jadi untuk mula dengan tamat, kita gunakan simbol terminal. Jadi kita panggil sebagai terminal. Jadi kita type, kita tarik sahaja terus kita type. Tak payah klik-klik terus type terminal pula, sorry. Mula. Okey, nama simbol tu terminal. Jadi untuk terminal tu kita isi keyword mula atau tamat. Selepas kita buat, kita boleh resizekan dia sebab dia macam agak gemuk sikit. Kita kuruskan dia sikit. Okey. Bagi cantik Okey, selepas tu
Bukannya cikgu kata gemuk tu tak cantik, tapi bila kurus nampak lebih senang nak baca. Kalau gemuk tu nanti susah sikit. Okey, jadi kita ambil input. Jadi nombor 2 ni merupakan input statement. Input statement dalam carta alih kita kena guna simbol input output. Sekejap cikgu tarik. Cikgu tarik sebelah kanan. Baru senang nampak. Okey, jadi sekejap. Cikgu tarik kat sini. Okey dah. Dia ni merupakan input output punya simbol. Jadi kita masukkan sekali dengan keyword dia sekali. Input tahun lahir. Kita letak keyword dia sekali dalam tu. Okey, kemudian kita ambil anak panah, pergi ke bawah. Okey, kemudian yang ni lepas kita buat sambungan anak panah, kita kita resize dia, bagi dia kurus sikit. Okey, dah siap. Kemudian nombor 3, setkan tahun semasa. Okey, yang ini merupakan apa orang kata? Yang ni merupakan assignment statement sebenarnya. Yang ni kita panggil tahun semasa ni kita panggil sebagai sub-process. Jadi awak boleh guna sama ada simbol yang ni, simbol proses, ataupun awak boleh guna simbol sub-process. Tapi kalau ikut yang lebih tepat, kita guna simbol sub-process lah sebenarnya. Sebab kita panggil sub-process ataupun kita panggil sub-procedure benda tu. Jadi, tapi dalam buku teks cikgu tak pasti dia guna yang bawah ni ke ataupun dia guna yang atas ni. Kalau dalam buku teks ASK, dia tak guna yang simbol sub-process ni. Dia guna simbol proses. Dia guna simbol yang ni. Jadi untuk call function atau procedure. Jadi sebenarnya tak kisah awak boleh guna mana-mana simbol. Tak kisah boleh guna mana-mana simbol. Tapi tengok agaklah buku teks dia guna simbol apa. Sekejap cikgu nak tengok. Dalam buku teks dia guna simbol. Sekejap dia guna simbol apa dalam buku teks. Dalam buku teks ni dia gunakan simbol proses sahaja, bukannya sub-proses. Jadi cikgu stick kepada simbol yang sama. Awak boleh guna simbol proses ataupun boleh gunakan simbol sub-proses. Buku teks ni dia punya carta alih dia tak betul. Aduh. Kenapa tak betul? Sebab dia ada input tahun lahir. Lepas tu dia ada tahun semasa tolak tahun lahir. Tahun semasa ni datang daripada mana? Nampak tahun semasa ni datang daripada mana? Jadi buku teks ni dia punya carta alih dia tak betul. Jadi awak kena betulkan. Dia mungkin ada silap sikit dalam buku teks ni. Jadi sebab kita nak tolak tahun semasa, kena dapatkan tahun semasa dulu. Okey, bosan lah Telegram ni. Sorry Telegram ni mengganggu. Cikgu dah. Okey dah. Okey, jadi kita boleh buat macam ni. Lepas tu kita buat apa tadi? Kita buat setkan tahun. Mula kita setkan tahun semasa kepada kita ambil satu function. Function untuk dapatkan tahun semasa. Tapi cikgu tak tahu nama function dia apa. Jadi cikgu buat macam ni je dulu. Tapi kalau awak tahu, lagi baik kalau awak terus nak ambil dia punya nama function. Cuba tengok sekejap, cikgu Google sekejap apa nama function untuk cari tahun semasa dalam Java. Jadi cara nak cari dia senang je. Awak pergi dekat Google, awak type Java, awak type getting current year. Senang je kan. Get current year, getting pula. Cikgu salah. Bahasa Inggeris cikgu tak teruk. Okey, Java get current year. Okey, kita tengok. Macam mana nak dapatkan current year dalam Java. Okey, jadi nak dapatkan current year, kita boleh guna function date. Lepas tu kita buat, kita gunakan function. Ni bukan function, jadi kita panggil method. Kita gunakan function date. Ini sebenarnya kelas. Date ni sebenarnya kelas. New date ni apa yang dia buat? Dia create satu objek daripada kelas date. Kemudian dalam dia gunakan objek. Dia
objek date tadi iaitu D untuk dapatkan get year. Get year ni kita panggil sebagai method. Yang ni kita panggil sebagai method. Yang date ni kita panggil sebagai function. Okey. Date ni function yang kita guna untuk create objek bagi date. D ni merupakan objek bagi date. Yang tu kalau awak tak faham pasal kelas dengan objek, awak tak payah pening. Sebab tak silap cikgu, pasal kelas dengan objek ni, dia tak masuk dalam exam. Jadi kita abaikan benda tu. Cuma awak kena ingat, kita guna method get year untuk kita dapatkan tahun semasa. Okey, jadi kita boleh gunakan dekat sini get year. Jadi kalau macam tu, dekat sini awak boleh buat macam ni lah. Set tahun semasa kepada get year contohnya. Boleh buat macam tu terus. Sebab awak dah tahu nama apa? Nama method yang digunakan, get year. Terus masukkan kat sini. Boleh, tak ada masalah. Jadi dekat sini pun, oops, bunyi apa tu? Okey, jadi dekat sini awak boleh gunakan setkan tahun semasa kepada, awak tulis set kepada get year contohnya. Dan get year ni sebenarnya method, dia mesti datang sekali dengan objek. Contohnya awak buat tarikh, contohnya awak buat tarikh dot get year, contohnya awak buat macam tu. Sebab dia kena datang sekali dengan objek. Okey, yang ni pun sama juga. Boleh buat contohnya sini tarikh dot get year. Okey. Okey, kemudian kita setkan tahun semasa dulu. Lepas kita setkan tahun semasa, kita kena setkan pula yang ni. Umur, kita kena setkan umur pula. Dan itu pun merupakan satu proses. Okey, sekejap ya. Okey, jadi kita ambil proses, kita buat umur, set kepada tahun semasa, tolak dengan tahun lahir. Okey, jadi kita sambung terus. Okey, kita boleh resizekan dia. Okey, kita boleh centerkan balik. Sekejap ya. Okey. Okey dah. Dah sekali kita buat output ya. Output kita gunakan simbol input output. So kita buat output umur, output umur. Okey, kemudian kenapa pula? Okey, sambung. Dan akhirnya jadi kita cuci. Okey, kita resize dia. Akhir sekali kita buat tamat. Jadi boleh nampak dalam carta alih dia tak ada numbering sebab dia ada aliran data, sebab dia dah ada anak panah kat situ. Jadi bila dia dah ada anak panah, tak perlu lagi kita buat aliran data. Okey dah. Nampak? Okey, bila dah siap, kita boleh save. Cara nak save dia mudah je. Kita buat file save as. Kemudian kita namakan dia, contohnya umur ataupun kira umur. Tak kisahlah apa yang awak nak namakan dia. Contohnya saya bagi nama kira umur. Okey. Lepas tu awak klik pada device. Awak klik device, jadi dia akan download
dia akan download. Okey, nanti kalau awak nak tengok dekat mana carta alih tu, awak pergi dekat folder download. Okey, yang kedua selepas dia download, jadi dia download dalam format draw.io. Awak juga kena export dia menjadi gambar sebab kita nak masukkan dalam report contohnya dalam Microsoft Word ni, awak kena convert dia menjadi gambar. So kita buat file export as PNG. Biasanya kita boleh guna PNG lah, nak guna JPEG pun boleh, tak ada masalah. Cuma cikgu lebih suka guna PNG sebab cikgu boleh pilih transparent background. PNG dia boleh buat transparent. Jadi cikgu pilih PNG, transparent background, dan cikgu pilih export. Jadi bila kita export, kita tekan klik dekat device. Jadi sekali lagi dia akan save dekat folder download. Jadi kalau kita nak tengok kita punya carta alih, kita pergi dekat kita punya komputer, pergi dekat folder download, okey, dan kita ambil daripada folder download ni kita cut, awak paste masuk dalam folder ASK awak masuk dalam folder awak. Okey, dah masuk dalam folder. Kita nak masukkan file PNG ni masuk dalam Word. Jadi mudah aja. Kita buka Word, kita buat insert picture from this device. Kemudian kita cari folder yang kita save tadi, folder science computer. Folder science computer. Lepas awak pilih folder science computer, awak cari dia punya gambar dan dia akan masuk dalam awak punya Word sebagai report. Jadi kalau cikgu nak buat sebelah-sebelah, cikgu kena buat table. Ini kalau awak nak buat sebelah-sebelah, kita buat table. Jadi benda ni kita boleh masukkan sebelah-sebelah. Pseudocode carta alih. Kita letak sebelah-sebelah. Jadi kita senang nak nampak beza antara pseudocode dengan carta alih. Jadi cuba tengok sekali lagi, cikgu ulang. Langkah 2 adalah input. Kita gunakan simbol input output. Tapi langkah 3 ni bukan input Langkah 3 ni merupakan proses. Kenapa? Langkah 3 ni merupakan proses. Langkah yang keempat juga merupakan proses. Jadi untuk proses tadi cikgu dah bagi tahu, kita guna assignment statement dalam coding, dalam carta alih kita gunakan simbol proses. Dan awak boleh gunakan keyword set ataupun keyword kira, mana-mana pun boleh sama ada keyword set atau keyword kira. Okey. Jadi umur cikgu tak guna keyword pula Yang atas ni guna keyword, yang bawah tak guna. Sebenarnya keyword untuk assignment statement tu dia optional. Sama ada awak nak guna set ataupun kira ke, nak guna pun boleh, tak nak guna pun tak apa, dia tak menjadi kesalahan. Tapi untuk input dengan output kena. Sebab apa? Untuk input dengan output kena sebab input dengan output dia gunakan simbol yang sama. Oleh kerana dia guna simbol yang sama, nak bezakan dia hanyalah melalui keyword. Nak bezakan dia hanyalah melalui keyword. Jadi untuk input dengan output, dia wajib letak keyword. Kalau tak letak, nanti kan orang tak faham awak punya carta alih. Okey, cikgu nak ubah sikit Cikgu nak ubah carta alih ni sikit. Cikgu nak letak dekat sini keyword. Cikgu lupa tadi. Keyword kira. Kira umur set kepada tahun lahir tolak tahun semasa. Okey. Lepas tu kita export semula lah Dah kita ubah tadi, kita export semula. Okey, dah. Lepas export semula, kita kena macam tadi lah Kita pergi dekat folder download, kita cut balik. Cut and paste. Paste masuk dalam folder tadi. Okey. Lepas tu, dekat dalam Microsoft Word ni, kita kena delete balik lah Kita delete balik. Lepas tu kita insert semula. Insert picture from this device. Ambil balik, masuk dalam tu. Dah. Okey, dapat jadi kita masukkan gambar PNG. Okey, ada apa-apa soalan tentang algoritma pseudocode? Boleh faham? Okey, seterusnya kita buat coding. Part ni kita buat coding. Jadi macam biasa, awak bukalah VS Code. Pergi dekat ni, VS Code.
Mana tadi? Cikgu buat ni. Ni. VS Code. Kita buka. Ni kita dah start masuk coding Hmm. Okey. Macam biasa, kita buka VS Code. Okey. Kemudian kita create file baru. Jadi kita pergi dekat ni. Kita pilih plus, new file. Jadi kita namakan dia sebagai, katakanlah kira umur. Nama kelas seelok-eloknya huruf besar. Dalam Java, nama kelas seelok-eloknya huruf besar. Jadi cikgu gunakan K itu huruf besar. Kira umur.java. Okey. Kemudian kita buat macam biasa, public class kira umur. Lepas tu kita buat apa? Kita akan buat main. Kita akan buat main. Dan selepas kita buat main, mula-mula kita akan buat, hashtag ni Python. Java double slash. Mula-mula kita akan buat apa untuk input? Cuba tengok Mula-mula kita buat object declaration statement. Jadi sebab kita nak guna kelas scanner, kita buat scanner, katakanlah baca, scanner baca, set kepada new scanner. Lepas tu dalam ni kita buat system .in. Dan jangan lupa semicolon. Okey, yang ni apa yang kita buat ni sebenarnya? Yang ni kita sebenarnya create, kita tengah create object scanner. Kita tengah create object scanner. Okey, kita create objek baca daripada kelas scanner. Sebenarnya kita create objek baca daripada kelas scanner. Okey, kemudian kita buat apa? Kita buat input statement. Okey, kita buat baca set kepada bukan baca, sorry. Input statement variable sebelah kiri, variable sebelah kiri. Jadi kita baca apa tadi? Cuba tengok input kita apa? Cikgu pun dah lupa. Input kita adalah tahun lahir. Jadi kita buat dalam coding kita tahun lahir set kepada baca.next int. Next int. Okey. Dan awak nak gunakan variable tahun lahir, awak jangan lupa declare variable tersebut. Dalam Java, kita kena buat variable declaration. Jadi kita buat int tahun lahir. Okey, selain pada tahun lahir, kita juga akan guna tahun semasa. Selain pada itu, kita juga akan guna variable umur. Okey, kita dah gunakan input statement untuk baca kita punya tahun lahir. Dan kita kena test. Kita kena test kita punya input ni jadi ke tak. Jadi kita buat output statement. Okey, untuk testing. Jadi kita buat system.out.print umur pula, tahun lahir. Okey, kita nak test tahun lahir ni jadi ke tak. Okey, kemudian kita run testing, tengok jadi ke tak. Cikgu pun ingat lupa. Okey, kita run.
Okey, sekejap ya. Okey, jadi kita baca ni, kita masukkan umur, katakanlah sorry, tahun lahir. Katakanlah tahun lahir cikgu 1979. Bila tekan enter, dia keluar output 1979. Okey, bagus Jadi maknanya dia boleh baca input kita. Seeloknya sebelum kita buat input statement, kita buat input prompt dulu. Seeloknya sebelum input statement, kita buat input prompt dulu untuk kita prompt user. Kita buat input prompt dulu. Jadi input prompt ni kita gunakan sysout Jadi kita buat sysout. Okey, kita buat sila masukkan tahun lahir anda contohnya. Okey, dan seeloknya awak jangan gunakan print line awak gunakan print sebab kita nak dia jadi satu baris yang sama. Kita gunakan print. Okey, kemudian kita run sekali lagi. Okey. Bila kita run sekali lagi, nampak dia akan prompt. Yang ni benda ni kita panggil sebagai input prompt. Okey. Input prompt ni apa? Input prompt ni adalah message. Message yang kita hantar kepada pengguna supaya pengguna tu alert apa yang perlu dia buat supaya program ni boleh berjalan dengan sempurna. Kadang-kadang bila kita run saja, tiba-tiba je dekat sini klik-klik klik-klik. Nanti user kata, apa hal pula klik-klik ni? Apa yang aku nak tulis kan? Sebab dia tak prompt user. Bila dia tak prompt user, user akan terpinga-pinga. Tu yang pentingnya prompt user tu tu yang pentingnya kita prompt user. Bila kita prompt user, barulah user tahu, oh rupanya program ni nak kena masukkan tahun lahir dulu. Baru dia jalan. Jadi kita masukkan tahun lahir, barulah dia jalan macam biasa. Okey, jadi kita dah test input kita dan sekarang ni kita nak baca tahun semasa daripada sistem. Macam mana caranya? Caranya mudah saja. Kita tengok kat Google. Kita buka kat internet, kita buka lah Google macam mana caranya. Dia ada ajar kat situ. Jadi dia kata cara dia ialah kita kena import java.utility. Okey, selepas kita import java utility, kita create satu objek untuk date. Lepas tu kita buat apa? Kita gunakan method get here. Jadi kita buat macam ni. So kita mula kita import java utility .date So kita buat import java.utility.date. Date huruf besar Okey, java utility.date. Selepas kita import library apa? Package kita panggil package dalam Java kita panggil package. Selepas kita import package date daripada Java, barulah kita boleh guna kelas dia Jadi kita gunalah kelas date. Jadi kita create objek baca kat sini. Kita juga kena create objek untuk ni. Create objek tarikh. Create objek tarikh. Okey. Jadi kita buat tarikh. Jadi kita contohnya dekat sini dia buat date di new date. Jadi kita buat date tarikh set kepada new date. Okey. Selepas kita create objek, baru kita boleh guna objek tersebut jadi kita akan panggil get year method Kita akan panggil get year method. Jadi macam mana cara nak panggil dia? Dah ada dekat dalam Google ni. Okey. Kita kena declare dulu variable year dulu, tahun lahir. So kita dah declare tahun lahir kau tahun semasa tahun semasa kita dah declare kat atas ni, jadi tak perlu kita declare banyak kali Variable declaration buat sekali je. Variable yang kita dah declare tak payah declare lagi Kita declare sekali je. Maknanya kita dah declare variable dia, lepas tu kita just panggil je. So kita buat tarikh. Bukan tarikh pula. Tahun semasa. Tahun semasa set kepada tarikh dot
Gap year. Okey, dah settle. Dan selepas kita dapatkan tahun semasa, barulah kita gunakan assignment statement. So, yang ni pun assignment statement juga sebenarnya. Yang kita panggil ni pun, yang ni kita panggil. Yang kita panggil yang ini sahaja. Ini sahaja yang kita panggil method. Yang ni, keseluruhan ni kita panggil sebagai assignment statement. Yang ni kita panggil sebagai assignment statement. Jadi, assignment statement ni sebenarnya, saya buat macam ni lah. Kita buat macam ni ya. Assignment statement. Assignment statement. Okey, mula kita panggil tahun semasa, kemudian kita kira umur. Umur set kepada nama variable kena konsisten. Yang ni salah. Kenapa salah? Sini saya guna THN. Yang ni saya guna tahun semasa. Tak boleh. Nama variable kena konsisten. Jadi sini kena betulkan. Tahun semasa kita guna THN. Jadi umur tahun semasa tolak dengan tahun lahir. Okey, kemudian kita nak paparkan umur. Kita nak paparkan umur. Kita buat macam ni. System.printout umur. Okey. Jadi bila kita run, tengok mana tadi? Ni. Kita run. Okey. Masukkan tahun lahir saya 1979. Umur saya negatif. Ya betul. Kenapa negatif? Sekejap, saya baca dulu. Mungkin dia tak ambil dengan betul. Sekejap ya. Okey, tak apa. Cikgu buka dulu dia punya tutorial. The get method of Java class return the value by subtracting 1900 from the year that contain or begin with an instant in time represent by distance. Duplicate. Okey, rupa-rupanya method get year ni dah duplicate. Duplicate ni maknanya method ni dah lapuk dah. Dah tak digunakan dah dalam Java yang baru. Java yang lama je guna get year ni. Jadi ni boleh contoh. Jadi kalau nak tahu tahun sebenar, awak kena tambah dengan 1900. Sebab dia akan tolak dengan 1900. Jadi kita kena tambah 1900 untuk dapatkan 2023. Cuba kita run dulu, tengok. Okey, sekejap kita run dulu. Katakanlah kat sini saya tak print umur. Katakanlah saya print tahun semasa. Lepas tu saya nak print umur. Saya kata saya buat plus umur. Sekejap. Jadi saya letak string. Saya letak empty string. Bukan, saya letak space bar. Saya letak space bar nak apa? Nak tengok tahun semasa berapa, umur berapa. Jadi saya run. Okey, kita run. Lepas tu kita run dulu, tengok. Okey, katakanlah saya masukkan 1979. Jadi tahun semasa dia ialah 123. Bukan 2023. Tahun semasa dia ialah 123. Yang ni tahun semasa. Sebab tu dia kata get year, bila kita nak ambil tahun semasa, kita kena plus dengan 1900. Jadi 123 ni kita plus dengan 1900, kita akan dapat 2023. Jadi nak dapat tahun semasa, sebenarnya dia kata kita kena tambah dengan 1900. Jadi dekat sini kita buat tahun semasa set kepada get year plus dengan 1900. Jadi dekat kita punya pseudocode pun kita kena ubah macam tu. Dekat carta alih pun kita kena plus dengan 1900 juga. Jadi kita run, tak apa. Kita run nanti kita ubah balik. Kita run.
Okey, kemudian kita masukkan 1979, barulah dia jadi 44 tahun. Dah tua dah, 44 tahun. Okey, jadi awak lahir tahun berapa? Wiswajid, Rami, ni, Tivian, awak lahir tahun berapa? 2007. Okey, cikgu test. 2007, umur awak 16. Betul? Umur awak 16, eh? Okey, jadi tu cara kita nak buat, nak ambil gap year. Tapi kalau awak tengok dekat dalam coding ni, awak nampak tak gap year ni dia slash? Nampak tak dia slash? Okey, dia slash ni pasal apa? Pasal method ni sudah deprecate. Deprecate tu maknanya dah jadi lapuk, method dia dah lapuk, dah orang tak guna dah sebenarnya method ni. Dia mungkin ada method yang baru. Jadi kita cuba tak pakai gap year, kita cuba cari tengok dekat internet. Apa method yang gantikan gap year tadi. Cuba tengok, sebab dia dah deprecate. Deprecate dah tak guna. Jadi kita tengok dalam tutorial ni tak bagi tahu pula. Okey, sekejap. Cikgu cuba tengok dekat Google kalau ada method yang baru. Okey, jadi sekejap. I could use Java but it's deprecate. Java utility.dat is not deprecate, not as Java 8. Some of the method are deprecate but not the entire class. But you should avoid Java and Java candidate as some confusion and float. Instead, use java.time. Jadi kita buat int year.now.getValue. For order version, kita guna macam ni. Okey. Jadi dia kata sebab dia dah deprecate, kita tak pakai dah get year, kita cuba buat macam ni. Kita guna year.now.getValue. Kita guna method getValue. Tadi kita guna method get year kan, tapi dia suruh guna method yang baru, getValue. Jadi kita buat macam ni, cuba kita buang dulu yang ni. Kita buat tarikh dot now, tarikh dot now, tarikh dot now dot get value. Okay, tarikh dot now dot get value. Okay, cuba run. Jadi tak? Okay, maknanya dia kata class date package date ni dia bukannya duplicate, yang duplicate hanya method saja. Okay, jadi kita run semula. Run. Tengok jadi ke tak. Method now is undefined for the type date. Okay, mungkin cikgu salah buat. Cuba cikgu baca sekali lagi. Tahun semasa, tarikh.now.getValue. Oh, getValue ni kena sekejap ya. GetValue ni pun kena ada ni. Kena ada kurungan sebab dia method. Okay, kita run sekali lagi. Kita run. Undefined data type. Sekejap int je. Set kepada now. Ditarik. Oh, year. Sekejap. Kita semasa. Year.now. Year.now.getValue. Okay, year.now.getValue. So yang atas ni kita dah tak guna ni. Kita cuba dulu run, jadi ke tak.
Sila masukkan tahun lahir 1979, enter. 44. Okey, 44. Betul dah. Jadi sekarang ni kita tak perlu tambah dengan 1900. Kenapa tak perlu tambah 1900? Pasal kita dah tak pakai get year. Kita pakai ni. Kita pakai now.getValue. Kita pakai method now.getValue. Jadi now ni merupakan instant class. Instant class daripada date tu. Dan getValue ni merupakan method. Jadi kita punya ni pseudocode kita boleh ubah lah. Sebab get year ni dah tak pakai. Dia dah duplicate. So kita buat tahun semasa set kepada now.getValue. Kita buat macam tu. Dalam kita punya carta alih pun sama. Dalam carta alih pun kita kena tukar. Kita kena tukar set kepada now.getValue. Kena buat macam tu. Kita kena guna method yang apa? Yang lebih selamat. Sebab yang dia kata get year tu dah duplicate. Dia ada banyak masalah. Okey, cuba tengok. Kalau kita guna year ni, perlu tak kita gunakan? Okey. So java.utility ni tak guna dah. Java.utility.date ni dah tak guna. Sebab tadi kita nak guna method apa? Method get year. So kita tak guna, kita boleh buang. Utility.date ni kita boleh buang. Sebab kita nak gunakan kelas apa? Kita nak gunakan package daripada year ni. Kita kena import. Import java.time. Kita import java.time.year. So baru kita boleh guna year.now.getValue. Okey. Jadi yang ni yang terkini kita guna year.now.getValue. Tak lagi guna get apa tadi? Get year tu dah tak guna dah. Okey, jadi dah okey. Dan awak boleh juga buat apa? Kita make up kita boleh make up output kita. Jadi kalau kita run kat sini, tengok bila kita run bila kita run dia akan jadi 1979. Jadi dia hanya keluar 44 je kan. Katakanlah awak nak make up output ni jadi benda lain, kita boleh buat lah. Dekat ni contohnya kita buat umur anda adalah lepas tu kita buat macam ni, kita plus dengan umur dan kita plus lagi dengan string tahun. Jadi bila kita run, bila kita run, kita masukkan tahun lahir kita, katakanlah 1979, dia akan jadi umur anda adalah 44 tahun. Nampak cikgu make upkan sikit dia punya output supaya lebih apa orang kata, lebih user friendly. Okey. Jadi dah siap dah kita punya program. Jadi ini merupakan method yang kita guna untuk kita dapatkan tahun semasa daripada sistem. Tak perlu lagi kita tambah dengan 1900. Tak perlu lagi tambah sebab yang 1900 tu sebab get year. Ini kita gunakan now.getValue, tak perlu tambah lagi 1900. Dan yang create objek tarikh ni pun dah tak perlu dah. Yang ni pun dah tak perlu dah. Sebab kita dah tak guna date. Kita guna class year. So yang ni tak payah. Okey. Ataupun kalau awak nak apa? Kalau awak nak create juga boleh sebenarnya. Kalau awak nak create contohnya ni tadi, awak nak create objek tarikh tapi kita buat tarikh new date Kita buat year kat sini. Kita buat year tarikh new kita buat year tarikh new year. Lepas tu kita buat macam ni lah, kita buat macam ni. Kita buat tarikh set kita buat year tarikh new year kat sini. Jadi dekat sini kita create objek tarikh daripada kelas year daripada kelas year ni kita create objek tarikh. Jadi dekat sini kita boleh buat tarikh.getValue. Dekat sini kita boleh buat tarikh.getValue. Jadi bila kita run salah sekejap constructor year is undefined.
Ya, tarikh new year. Oh, tak boleh. Tak apa, kita abaikan yang ni. Sorry. Yang ni kita buang. Okey. Jadi yang ni kita buang teruslah eh. Tak payah guna. Okey, kita ikut daripada yang ada dekat internet ni, daripada website apa ni? Stack Overflow eh. Daripada Stack Overflow dia suruh buat macam ni. Tahun semasa, ambil terus year.now.getValue. Okey, dapat tahun, kemudian kita tolak. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni nak tanya cikgu? Boleh tanya soalan. Seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan. Okey dah. Okey, TV Miss Budget boleh dapat coding ni? Awak dapat buat? Ataupun ada error? Boleh share screen tak Miss Budget dengan TV? Tolong share screen. Boleh share screen. TV Miss Budget. Oh, cikgu lupa. Cikgu dah set dah. Allow share screen. Cuba TV Miss Budget share screen awak. Oh, okey okey. Tak boleh share screen. Okey, tak apa tak apa. Tapi awak dapat ya. Kalau ada masalah bagi tahu cikgu. Okey, kalau ada masalah bagi tahu semula. Okey, sekarang ni cikgu dah tengok seterusnya dalam buku teks kita teruskan. Dia bagi contoh sudokod, contoh catat alih dan sebagainya. Ni dia bagi langkah-langkah membina catat alih. Okey, seterusnya tengok seterusnya. Kita ada apa ni? Gunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Okey, struktur kawalan dalam pengacaraan. Okey, dalam dia macam ni tau. Dia programming ni ada banyak programming. Dia ada banyak jenis programming. Contohnya yang awak belajar sekarang ni kita panggil sebagai object oriented programming. Okey, dia ada structured programming. Okey, structured programming. Dia ada object oriented programming, dia ada functional programming, dia ada logic programming, dia ada banyak jenis programming. Dan bila kita mula-mula belajar tentang programming, contohnya dekat college atau dekat universiti, awak akan diajar dengan structure programming. Jadi awak diajar dengan structure programming. Tapi Java, walaupun dia object oriented programming, dia ada structure dalam Java. Sama macam structure programming yang lain. Okey. Jadi dalam structure programming, kita ada 3 struktur kawalan. Kita ada 3 struktur kawalan. Iaitu struktur kawalan berturutan, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Kita ada 3 jenis struktur kawalan. Kena ingat Jadi kalau dalam exam, yang ni soalan yang famous yang keluar dalam exam. Dia tanya apakah struktur kawalan yang ada dalam percaraan, jenis-jenis dia ini. Struktur kawalan pilihan dia ada banyak jenis. Contohnya dia ada if statement. Dia ada if statement, dia ada if else statement, dia ada nested if else statement. Yang ni kita panggil sebagai variasi. Variasi struktur kawalan pilihan ataupun kita kata jenis-jenis struktur kawalan pilihan. Jadi begitu juga dengan struktur kawalan ulangan. Dalam Java dia ada macam jenis, ada macam-macam jenis atau variasi. Antaranya kita ada for loop, kita ada
For each loop, lepas tu kita ada while loop, kita ada do while loop, dia ada jenis-jenis, jenis-jenis struktur kawalan ulangan. Okey. Struktur kawalan berurutan ni, dia tak ada jenis-jenis, dia tak macam nombor 2 dengan nombor 3 ni. Nombor 2 nombor 3 tu dia ada anak kecil-kecil lagi, dia ada jenis-jenis dia. Nanti awak akan tengoklah. Sebenarnya masa tekanan 3 dan 2 pun awak dah belajar benda ni. Jadi ni sebenarnya lebih kepada orang kata revision, lebih pada ulang kaji sebenarnya. Dan struktur kawalan urutan, macam mana bentuk dia? Dia ada bentuk dia macam inilah. Dia ada statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, statement 5, statement 6. Contohnya. Dia ada macam-macam statement. Dan kebiasaannya statement tu dia ada 3 benda yang penting. 3 statement ni mesti ada lah. Bukan mesti ada. Maksud cikgu, kebanyakan kebanyakan program ada 3 statement ni. Yang pertama dia ada input statement, dia ada assignment statement. Input statement, assignment statement, satu lagi dia ada output statement. Jadi kalau awak tengok kan, dekat dia bertangga kan, dia buat statement 1, statement 2, statement 3, statement 4. Maknanya dalam struktur kawalan berurutan, daripada mula nak ke tamat ni, dia mesti ikut satu demi satu secara berurutan. Dia tak boleh lompat. Dia tak boleh lompat tu maknanya daripada mula nak lompat ke statement 2. Daripada statement 2 nak lompat ke statement 4. Tak boleh. Dia nak pergi ke statement 2, dia mesti lalu statement 1 dulu. Dia lalu statement 1, baru dia boleh pergi statement 2. Dah pergi statement 2, baru dia boleh pergi statement 3. Dah pergi statement 3, baru dia boleh pergi statement 4. Dia kena ikut urutan. Tak boleh langkah. Dan dia tak ada patah balik. Dia tak ada buat macam ni. Dia tak ada naik atas satu tangga, statement 1, statement 2, lepas tu patah balik ke belakang. Tak ada. Dalam struktur kawalan berurutan, dia tak ada patah balik ke belakang. Dia terus saja. Dia terus saja sampailah tamat. Dia tak ada pergi mari macam tu. Yang jenis pergi mari maksudnya yang pergi patah balik tu, yang tu kita namakan sebagai struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan maknanya kita pergi statement 1, pergi statement 2, pergi statement 3, lepas tu patah balik pada statement 1 contohnya. Yang tu kita panggil struktur kawalan ulangan. Dan yang jenis lompat-lompat tu contohnya daripada tangga pergi ke statement 1. Lepas pergi statement 1, lompat pergi statement 3. Dia tak lalu statement 2. Yang tu kita namakan sebagai struktur kawalan pilihan. Yang struktur kawalan pilihan tu kita boleh pilih. Kita boleh pilih sama ada kita nak laksanakan statement tersebut ataupun tidak mahu laksanakan statement tersebut. Bergantung kepada syarat. Okey. Boleh faham tentang struktur kawalan? Dalam buku teks ni dia gunakan apa orang kata analogi naik tangga. Okey, tengok seterusnya. Contoh nampak? Dia mula statement 1, kemudian statement 2, kemudian statement 3, lepas tu tamat. Dia tak semestinya 3 statement Yang ni contoh. Kalau nak buat 10 statement pun boleh, nak buat 20 statement pun boleh sebab dia cuma contoh. Dan tak semestinya statement 1 mesti input. Statement 1 awak nak buat assignment statement pun boleh. Tak semestinya input statement Tapi kebiasaannya statement yang atas-atas tu kita buat input statement. Yang tengah-tengah ni kita buat assignment statement. Yang akhir-akhir ni kita buat output statement. Biasanya macam tu. Tapi kalau awak nak buat output statement dekat tengah-tengah boleh ke tak? Boleh sahaja boleh sahaja. Dia sebenarnya tak semestinya input dulu baru assignment baru output. Ada juga program yang tak ada input ada juga program yang tak ada input. Jadi dia bergantung kepada program yang kita nak buat. Kebiasaannya input duduk atas, tengah-tengah kita buat assignment statement, akhir sekali baru kita buat output statement. Boleh faham Okey, seterusnya tengok seterusnya. Kalau tak faham bagi tahu jangan senyap je awak. Saya risaulah kalau senyap macam ni. Ni contoh. Alamak, ada error. Sekejap Ada error pula.
Mana tadi ni? Okey. Cikgu lupa nak bagi tahu. Data ni, alamak ada error lah. Sekejap Cikgu kena buka balik. Dia ada error. Sekejap. Buku teks. Rasanya buku teks ni dia besar sangat lah. Tu yang dia jam tu. Sampai 300 lebih muka surat awak belajar. Dahsyat. Ni baru tingkatan 4, tak masuk tingkatan 5 lagi. Dah 300 lebih muka surat. Okey, sabar Habis jam ke cikgu punya PC. Okey. Mana tadi? Okey, yang ni. Okey, mana tadi? Yang ni. Yang ni hello. Okey, sekejap ni. Jadi struktur kawalan berurutan, apa tadi cikgu nak cakap? Dia ikut urutan. Jadi tak semestinya yang statement satu ni tak semestinya input tapi kebiasaannya yang atas-atas tu input. Okey, tengok seterusnya. Ni contoh. Dia masukkan input nama. Lepas tu output hello world. Jadi input ni input statement Ni input statement, yang ni output statement. Dia tak ada assignment statement, nampak? Jadi macam tu cikgu kata, dia tak semestinya ada assignment statement dalam kita punya carta alih ataupun dalam kita punya coding, tak semestinya ada. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, bergantung kepada apa yang kita nak buat. Dalam contoh ni, dia tak ada assignment statement. Dalam bahasa Melayu, assignment tu ialah umpukan. Jadi dekat dalam bahasa Melayu tadi cikgu ada jumpa dia dah hilang. Ni, umpukan. Jadi assignment dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai umpukan. Jadi awak kena tahulah umpukan ni dalam bahasa Inggeris kita panggil assignment. Ataupun singkatan dia kita panggil assign. Assignment ataupun assign. Jadi kalau pernyataan umpukan tu assignment statement. Yang cikgu sebut assignment statement tu dalam bahasa Melayu kita panggil pernyataan umpukan. Okey. Jadi input interaktif. Jadi data ni, cara kita nak simpan data dalam variable ada dua cara. Yang ni awak kena ingat. Ada dua cara kita masukkan data dalam variable. Kenapa kita masukkan data dalam variable? Sebab kita nak simpan data. Kita nak simpan data, kita masukkan dalam variable. Jadi ada dua cara nak masukkan data dalam variable. Yang pertama menggunakan input interaktif. Input interaktif tu maksudnya pengguna akan masukkan data menggunakan keyboard. Jadi biasanya kita akan prompt user. Kita alert user. Kita alert ataupun kita prompt user. Kita kata sila masukkan tahun lahir anda. Ataupun kita kata sila masukkan nombor pertama. Sila masukkan nombor kedua. Jadi kita alert user. Barulah user masukkan data gunakan keyboard. Yang tu kita panggil sebagai input interaktif. Untuk input interaktif, bila kita buat statement input interaktif tu, kita gunakan input statement. Dalam carta alih, kita kena guna simbol input. Dalam carta alih, kita kena guna simbol input output. Simbol input output untuk input interaktif. Kalau kita masukkan data secara direct, tanpa pengguna yang type data tu, yang tu kita panggil sebagai assignment statement. Contohnya macam tahun semasa. Tahun semasa kita masukkan data, tapi data tu tidak dimasukkan secara interaktif oleh pengguna.
Maknanya bukan pengguna yang masukkan data. Kita yang hard code. Hard code ni maknanya kita yang coding data tu dalam kita punya program. Bukannya data tu pengguna yang masukkan. Jadi kalau kita yang hard code kita punya coding tu, benda tu kita panggil sebagai assignment statement. Contohnya tahun semasa. So kita buat tahun semasa set kepada year tadi. Year dot apa tadi, cikgu pun dah lupa. Kejap. Cikgu tengok balik. Yang ni. Year.now.getValue. Contohnya year.now.getValue. Okey. Jadi yang ni, year.now.getValue ni, kita masukkan data dalam tahun semasa. Tapi bukan secara interaktif. Maksudnya bukan user yang masukkan. Yang ni kita hard code dalam kita punya coding. Jadi kalau kita buat yang jenis macam ni, yang tu kita gunakan assignment statement. So dalam assignment statement, dalam catat alih, kita kena guna simbol segi empat tepat macam ni. Simbol proses kita panggil. Kita panggil simbol proses. Yang tu kalau kita masukkan data secara bukan interaktif. Secara bukan interaktif. Okey, boleh faham beza antara input interaktif dengan input yang bukan interaktif. Yang input interaktif ni maksudnya user yang akan type dia punya data gunakan keyboard. So sebelum user masukkan data, kita akan alert dia lah. Kita akan prompt dia, sila masukkan data, sila masukkan nama anda, sila masukkan nombor pertama. Kita alert dia. Okey, yang satu lagi tu kita terus masukkan data. Yang ni cara yang kedua. Jadi ada dua cara nak masukkan data. Cara kedua nak masukkan data secara umpukan. Tadi cikgu kata kan, secara umpukan. Kita gunakan assignment statement. Jadi untuk masukkan data secara umpukan, kita gunakan simbol yang ni, simbol assign, simbol umpukan dia panggil, assignment statement, simbol umpukan. Untuk input pun kita guna, tak. Untuk input pun kita guna juga simbol umpukan ni. Tapi kita buat macam ni. Kita buat contohnya nama set kepada, yang ni dalam coding, set kepada, kita gunakan apa tadi, scanner punya objek. Contohnya kita buat baca.next. Baca.next. Yang ni kita masukkan data secara interaktif. Yang kita guna baca.next ke, baca.next int ke, baca.next double ke, yang tu kita masukkan data secara interaktif. Berbanding dengan yang bawah ni, kita buat contohnya nama set kepada Khairul. Contohnya. Yang ni data ni dimasukkan secara hard coded. Yang atas ni kita masukkan data secara interaktif. Yang bawah ni kita masukkan data secara hard coded. Kedua-duanya menggunakan assign operator. Perasan tak? Atas ni pun guna assign operator, bawah ni pun guna assign operator. Kedua-duanya dalam coding gunakan assign operator. Tapi dalam pseudocode, dalam catat alih, kedua-duanya berbeza. Sebab yang atas ni input, kita panggil sebagai input. Yang bawah ni kita panggil sebagai umpukan. Jadi yang atas ni, kalau dalam pseudocode, kena ingat betul-betul, jangan keliru. Yang atas ni dalam pseudocode kita buat macam ni. Kita buat input nama. Kita buat macam tu. Input nama. Yang tu yang atas ni, dalam pseudocode kita buat input nama. Dalam catat alih, kita gunakan simbol parallelogram macam ni. Kita guna simbol parallelogram, kita tulis input nama. Okey. Yang tu dalam catat alih. Yang bawah ni lain. Yang bawah ni kita gunakan assign. So yang bawah ni kita buat macam ni. Dalam pseudocode. Dalam pseudocode yang bawah ni kita buat setkan contohnya. Kita setkan nama kepada Khairul. Yang ni dalam pseudocode dalam pseudocode kita buat setkan nama kepada Khairul. Yang atas ni dalam pseudocode kita buat input nama. Nampak beza tak atas bawah? Beza yang atas tu kita buat input nama, yang bawah kita buat setkan nama kepada Khairul. Dalam catat alih pun beza. Yang atas ni kita guna simbol input, yang bawah ni kita guna simbol proses. Kita buat macam ni. Kita buat setkan nama kepada Khairul. Okey, lepas tu kita gunakan simbol proses untuk umpukan
Untuk penyataan umpukan, untuk penyataan umpukan ataupun assignment statement, kita gunakan simbol proses. Yang atas ni, yang input interaktif ni, kita gunakan simbol parallelogram. So, jangan tertukar. Dalam exam, SPM, jangan tertukar. Kalau input tu dia buat secara interaktif, awak kena gunakan keyword input. Kena gunakan keyword input dalam pseudocode. Dalam carta alih, kena gunakan simbol parallelogram. Kalau dalam SPM, dia gunakan assignment, dia masukkan data secara umpukan ataupun dia masukkan data gunakan assignment statement. Dalam pseudocode, awak kena gunakan keyword set. Kena gunakan keyword set nama kepada Khairul. Lepas tu dalam carta alih, awak kena guna simbol proses. Jadi ini penting. Ini penting, jangan sampai tertukar. Sebab saya perasan dengan kelas-kelas yang sebelumnya. Okey, saya perasan yang kelas-kelas sebelumnya ni. Sekejap, cikgu nak charge bateri sekejap. Okey. Jadi, cikgu perasan dalam kelas-kelas seterusnya, banyak pelajar yang keliru antara input interaktif dengan umpukan. Ini yang cikgu perasan. Ramai pelajar keliru antara input interaktif ni dengan umpukan. Jadi saya harap awak tak keliru bila keluar soalan sebegini dalam SPM. Okey, tengok seterusnya. Ni nampak dia masukkan data secara hard coded. Dia buat tahun lahir set kepada 1963. Yang ni dalam coding dalam coding dia hard coded macam ni. Yang ni kita panggil sebagai pernyataan umpukan ataupun assignment statement. Sementara untuk input interaktif, kita gunakan .next.int contohnya. Yang tu kita panggil sebagai pernyataan input ataupun input statement. Awak jangan keliru antara input statement dengan assignment statement. Itu sahaja yang penting. Okey, kemudian tengok muka slide 38. Ini dia bagi contoh lah. Okey, yang ini merupakan operator matematik. Jadi dalam coding, kita banyak guna operator matematik. Dalam coding, kita banyak guna operator matematik. Dalam bahasa Melayu, operator ni kadang-kadang dipanggil sebagai pengendali. Jadi dalam setengah-setengah buku, dia tak panggil operator. Dia panggil pengendali. Sekejap. Operator matematik. Dalam bahasa, ada setengah-setengah buku, dia panggil pengendali. Pengendali matematik. Jadi samalah maksudnya. Operator ke pengendali ke maksud dia sama. Dalam bahasa Inggeris kita panggil operator. Jadi saya pun stick dengan operator juga sebab dalam buku teks form 4 ni dia gunakan istilah operator juga. Jadi lebih mudah nak faham gunakan istilah operator. Okey, operator matematik ni dia ada banyak awak. Yang pertama dia ada aritmetik. Jadi operator matematik dalam Java ada banyak. Antaranya kita panggil sebagai aritmetik. Jadi apakah itu aritmetik operator ataupun operator aritmetik? Aritmetik operator ni ada banyak. Antaranya kita ada operator tambah, operator tolak, operator darab, operator bahagi, operator modulus. Okey, ada banyak. Dia ada kurungan pun ada. Dia ada kurungan. Kurungan ni sebab kita nak override dia punya hierarki. Contohnya kita nak kira purata. Purata kita kena tambah dulu baru bahagi. Jadi sebab kita nak tambah dulu baru bahagi, kita gunakan kurungan. Dia nak override bahagi tadi. Okey. Jadi yang ni kita panggil operator aritmetik. Selain pada aritmetik operator matematik dalam Java juga kita ada gunakan relational operator. Ataupun operator hubungan. Operator hubungan ni banyak kita guna dalam struktur kawalan pilihan dengan struktur kawalan ulangan. Dalam if else, dalam loop dan sebagainya. Kita ada macam-macam antaranya. Kita ada greater than or equal to, less than or equal to.
Lepas tu kita ada equal to, satu lagi kita ada not equal to. Jadi kita ada 6 yang biasa kita guna. Relational operator. Kemudian kita ada logic operator. Logic operator kita ada and or not. And or dengan not tu kita panggil sebagai logic operator. Dan kita ada lagi macam-macam jenis operator lah yang lain lah. Tapi yang ni, 3 ni awak kena hafal. Yang 3 ni, arithmetic, relational, logic, sebab 3 ni yang paling banyak awak guna. Yang paling banyak awak guna. Okey, lihat seterusnya. Okey, ni contoh. Jadi dalam carta alih, dia kata lukiskan carta alih untuk menerima 2 nombor dan paparkan jumlah sebagai output. Nampak Jadi dia gunakan huruf besar untuk keyword. Kalau tak nak guna huruf besar pun tak jadi masalah, huruf kecil pun, tapi best practice. Best practice keyword kita guna huruf besar. Begitu juga dengan mula, mula ni keyword. So best practice mula kita buat huruf besar, tamat ni kita buat huruf besar. Seelok-eloknya lah. Kemudian untuk proses ataupun assignment statement, seelok-eloknya kita gunakan keyword set. Ataupun kalau tak nak guna keyword set, kita boleh guna keyword kira. Contohnya sini dia ada operator tambah. Bila dia ada operator tambah, kita guna keyword kira. So kita buat kira jumlah set kepada N1 tambah N2 contohnya. Boleh faham Jadi yang ini merupakan input statement. Input statement dalam carta alih. Kita gunakan simbol parallelogram. Tapi katakanlah kita hard coded. Contohnya kita letak N1 nombor 1 set kepada 27. Contohnya katakanlah yang saya tukar. Saya set kepada nombor 1 set kepada 27. Contohnya, awak tak boleh gunakan simbol yang ni, salah. Awak kena guna simbol proses. Sebab dia dah jadi assignment statement. Bila dia jadi assignment statement, kita guna simbol proses. Dan biasanya kita gunakan keyword set. Jadi kita buat set nombor kepada 27. Kita gunakan simbol rectangle untuk assignment statement. Okey, boleh faham Dapat tak Tivian, Wiswajid? Boleh dapat setakat ni? Awak masih boleh ikut? Dia kena betul-betul faham yang ni. Kalau awak tak faham, kena bagi tahu betul-betul kepada cikgu. Nanti cikgu akan buat sampai awak faham, insya-Allah. Okey, seterusnya muka surat 39. Muka surat 39 ni kita sambung pada minggu depan Okey, muka surat 9 ni kita sambung pada minggu depan. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni nak tanya? Okey, kalau tak ada, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan, hari yang sama, masa sama. Jumpa lagi. Sama-sama.